daripada awal hingga akhir. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Berilah kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang kelima dalam siri adab penuntut ilmu online dan offline. Pada sesi hari ini insya-Allah taala kita nak sentuh tentang satu perbahasan berkaitan daripada siapakah kita menuntut ilmu. Dengan erti kata yang lain, siapa kita pilih untuk menjadi guru kita. Itu merupakan topik perbincangan kita pada malam ini insya-Allah taala. Jadi seperti biasa, kalau sekiranya antum ada komen kan, ataupun saya ajukan soalan, antum ada jawapan, boleh tuliskan dekat chat box. Kalau sekiranya antum ada soalan, boleh tuliskan dekat Q&A, ruangan Q&A. Dan kalau sekiranya kita berikan antum peluang, antum bolehlah gunakan raise hand kalau sekiranya nak utarakan sesuatu dalam bentuk verbal. Dan sebelum saya teruskan dengan topik saya pada hari ini insya-Allah taala, saya just nak recap 3 perkara sebelum kita nak masuk dalam pengajian kita pada hari ini. Kita nak recap dalam bentuk polling kan. Jadi saya akan ajukan beberapa soalan kan. Mudah-mudahan soalan ini antum dapat lihat. Kita akan launch this particular poll. Ini berdasarkan apa yang kita sentuh pada minggu lalu. Manakah yang perlu diutamakan? Adakah A, tergesa-gesa ketika menuntut ilmu, ataupun B, bertahap-tahap ketika menuntut ilmu? Kan? Apa pandangan antum tentang this particular soalan? Kita berikan lagi 10 saat sebelum kita tutup this particular poll. Okey, jadi saya akan end this particular poll. Jadi hampir kesemua yang attempt untuk jawab soalan tadi, jawab soalan B, jawapan B, iaitu bertahap-tahap ketika menuntut ilmu. Jadi jawapan yang tepat sekali, itu yang kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Kita nak lihat pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua kita sebagai ulang kaji apa yang kita belajar pada sesi minggu lalu. Seorang penuntut ilmu memulakan perjalanan menuntut ilmu dengan menggunakan apa? Adakah A, kitab yang mudah, ataupun B, kitab yang susah dan tebal? Apa pandangan antum berkaitan dengan this particular question? Kita berikan lagi 10 saat kepada antum. Okey, jadi saya akan end this particular poll. Jadi hampir semua yang attempt, antum jawab yang A, iaitu kitab yang mudah. Betul, itu yang kita kongsi dengan antum. Contoh-contoh kitab dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, kan? Dimulakan dengan yang simple sebelum kita beralih kepada intermediate, sebelum kita beralih kepada yang lebih advance.
The last question yang kita nak sentuh sebagai ulang kaji sebelum kita masuk pengajian kita pada malam ini. Soalan yang ketiga kita pada malam ini adalah mempelajari ilmu daripada guru adalah tidak penting pada zaman ini. Apa pandangan antum? Adakah A setuju ataupun B tidak setuju? Dengan adanya internet, dengan adanya e-books, buku-buku kat library, adakah maksudnya guru tu tak penting lagi? Khususnya dalam pengajian Islam, berkaitan dengan tafsir, dan tentang hadis, tentang fikih. Kita berikan lagi beberapa saat sebelum kita tutup. Okay, jadi saya akan end this particular poll. Jadi, kesemua yang attempt untuk jawab soalan tadi, antum jawab tidak setuju. Itu jawapan yang tepat sekali. Adalah walaupun kita ni banyak access kepada buku-buku secara online dalam bentuk soft copy, tapi peranan guru tu masih penting. Orang yang setakat baca-baca sendiri, kita tak katalah dia tak dapat ilmu. Dia pun dapat ilmu juga, tetapi barangkali tak melahirkan seorang yang pakar. Kalau nak lahirkan seorang yang expert, seorang yang pakar dalam satu bidang, dia tak cukup untuk sekadar membaca, tapi dia perlu juga bimbingan daripada guru-gurunya. Tak kisahlah dalam apa jua bidang. Jadi ashkurukum, jadi saya ucapkan terima kasih kerana antum attempt untuk sama-sama kita ulang kaji apa yang kita belajar pada sesi minggu lalu. Jadi kita akan beralih kepada slide yang berikutnya pada hari ini. Sebagai mukadimah pada hari ini, saya nak tekankan tentang nak jawab soalan daripada siapakah kita menuntut ilmu. Sebenarnya jawapan ini ada diberikan bimbingan, panduannya, prinsipnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, iaitu ambillah ilmu daripada golongan yang pakar, golongan yang mahir, golongan yang expert. Tidak kiralah dalam apa jua bidang. Kita kalau mendalami dalam bidang tafsir, kita ambil daripada para ulama tafsir. Kita kalau mendalami dalam bidang yang lain, dalam bidang perubatan sebagai contoh, kita juga refer to the experts dalam bidang perubatan. Jadi, boleh tak kita ambil faedah ustaz daripada teman-teman sedarjah kita, sekelas kita, sama batch dengan kita? Barangkali di sebahagian pelajar ni dia macam lagi kefahaman dia lagi mendalam. Boleh tak kita ambil ilmu daripada mereka? Boleh juga. Cuma kata para ulama, tidak dilarang bagi kita nak ambil ilmu daripada siapa sahaja, tapi yang kita letakkan sebagai keutamaan. Yang kita utamakan first sekali adalah kita ambil ilmu daripada golongan yang expert in the field. Dan nak jadi seorang expert, nak jadi seorang pakar dalam satu bidang ni, dia memakan masa bertahun-tahun lamanya. In whatever field. Tak kisahlah dalam bidang perubatan ke, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fatwa, dia memerlukan long number of years. Itu yang pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila ditanya oleh seorang lelaki, macam mana nak jadi seorang scholar, macam mana nak jadi seorang alim, orang yang pakar, orang yang ada ilmu, kata Imam Syafi'i salah satu syaratnya adalah tulu zamanin, iaitu masa yang panjang. Dan suka juga kita kongsi dengan antum, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pinjamkan kepada manusia ni, dia ada banyak sangat bidang. Ada dalam bidang tafsir, ada juga dalam bidang-bidang yang lain. Dan kita dapati pada zaman ini, orang yang mahir dalam satu bidang, tak semestinya dia mahir dalam bidang yang lain. Orang yang mahir dalam bidang Al-Quran sebagai contoh, yang mahir dalam bidang tafsir sebagai contoh, tak semestinya dia mahir dalam bidang hadis. Orang yang mahir dalam bidang hadis pula, barangkali tak semestinya dia mahir dalam bidang fatwa. Orang yang mahir dalam bidang fatwa, barangkali dia tak mahir dalam bidang sejarah Islam secara detail. Sama juga dengan yang lain-lain. Orang yang mahir dalam bidang bahasa dan sastra, tak semestinya dia mahir dalam bidang sains. Orang yang mahir dalam bidang sains, tak semestinya dia mahir dalam bidang architecture. Jadi kita lihatlah pada zaman ini, dan juga barangkali pada zaman yang lalu, orang yang mahir dalam satu bidang tak semestinya dia mahir dalam bidang yang lain. Dia can be an expert dalam satu field, tapi dia boleh jadi sejahil-jahil manusia dalam bidang yang lain. Kerana barangkali tidak ada opportunity, tidak berpeluang
untuk mempelajari secara mendalam dalam that particular bidang. Dan tak dapat kita nafikan juga ada sebahagian individu ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepadanya, dia dapat menguasai more than one field. Lebih daripada satu bidang. Ada some scholars dia macam itu. Dia bukan hanya mahir dalam satu bidang, dia mahir dalam beberapa bidang. And this particular kemahiran dalam pelbagai bidang ni amat terserlah di kalangan para ulama silam kita. Kalau antum lihat ulama-ulama dulu kita, mereka lah ulama tafsir, mereka juga ulama hadis, mereka juga ulama bahasa Arab, mereka juga mahir dalam bidang fikih. Sebab tu mereka ada capacity ataupun ada ability untuk menulis dalam pelbagai bidang. Imam Ibnu Katsir ada tafsir Ibnu Katsir dalam bidang tafsir. Dalam bidang hadis pun dia ada tulisan-tulisannya berkaitan dengan ulumul hadis, mustalah hadis. Sama juga dah dengan ulama-ulama yang lain. Dulu saya teringat bila belajar di peringkat degree, saya teringat yang kalau saya belajar subjek fikih, pihak universiti dia akan hanya minta ataupun assign guru-guru yang ada PhD dalam bidang syariah untuk ajar. Kalau subjek fikih, yang akan ajar subjek fikih itu adalah guru-guru yang ada doktorah ataupun PhD dalam bidang syariah. Dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih. Kalau ambil subjek berkaitan dengan tafsir, guru yang di-assign untuk ajar kami tafsir adalah guru-guru yang ada PhD dalam bidang tafsir. Kalau ambil subjek hadis pula, guru-guru yang mengajar kami hadis adalah guru-guru yang ada PhD dalam bidang hadis. Jadi each and every field, kan mereka akan assign guru yang betul-betul mahir dalam bidang itu untuk mengajar. Itu yang saya teringatlah waktu saya ambil degree dulu, kan, yang mana mereka salurkan orang-orang yang memang pakar dalam bidang tersebut untuk mengajar. Bukan kita kata yang orang lain tu tak boleh mengajar, orang lain pun boleh mengajar, cuma mereka prefer untuk pilih yang paling mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut untuk mengajar. Hatta saya teringat dulu sebahagian di kalangan guru-guru saya yang merupakan para profesor kan di universiti, mereka juga merupakan muazzin di Masjid Nabawi. Jadi sebahagian di kalangan muazzin yang melaungkan azan di Masjid Nabawi ini, dia merupakan para profesor di universiti. Jadi waktu siang hari mereka mengajar di universiti sebagai pensyarah, waktu malam, waktu maghrib kan kadang-kadang waktu isyak mereka melaungkan azan kan dekat Masjid Nabi SAW. Jadi yang laungkan azan juga adalah orang-orang yang alim, kan, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi adalah penting, salah satu prinsip yang kita harus tanamkan dalam perjalanan kita menuntut ilmu adalah ambillah ilmu daripada golongan yang pakar. Kita bukan nak nafikan jangan ambil ilmu daripada golongan yang belum sampai kepada tahap expert. Sebagaimana kita katakan tadi, kita ni ilmu daripada siapa sahaja datang, kita ni hendaklah mengambilnya. Cuma in terms of keutamaan, in terms of ranking, the first yang kita should pilih adalah guru yang paling pakar dalam bidang tersebut. Ustaz, this particular prinsip ada tak diajarkan dalam Al-Quranul Karim? Kita mengatakan ada. Dalam surah An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ini dia berkaitan dengan apa? Ayat ini adalah berkaitan dengan dakwaan sebagian orang-orang musyrik. Mereka mengatakan mereka mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala ada mengutus para rasul daripada kalangan malaikat dan bukan daripada kalangan manusia. Okay? Tapi Allah Subhanahu wa taala secara jelas dalam ayat ini, in the first part of the verse, Allah mengatakan yang tidaklah kami mengutus rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan daripada kalangan manusia, daripada kalangan lelaki. Bukan daripada kalangan malaikat. Kenapa bukan daripada kalangan malaikat? Kerana manusia tak boleh melihat malaikat.
It was never reported that mana-mana individu pernah melihat malaikat in its true form. Kan? Tak pernah diriwayatkan. Yang pernah diriwayatkan adalah sahabat Nabi SAW melihat malaikat bila malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Itu ada. Itu yang kita baca kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua, hadis yang panjang. Yang ramai ulama gelar dia sebagai hadis Jibril. Hadis malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, tanya tentang beberapa perkara, tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, bila hari kiamat, beberapa soalan yang ditanyakan kepada Rasul SAW. Dan pada ketika itu, malaikat Jibril dia transform dalam bentuk manusia untuk tanyakan beberapa soalan kepada Rasul SAW. Adapun sepotong narration hadis ataupun riwayat yang mengatakan sahabat Nabi pernah melihat malaikat in its true form, kita belum jumpa lagi. Yang pernah lihat malaikat in its true form adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat Nabi SAW tak pernah diriwayatkan yang mereka pernah melihat malaikat in its true form. Jadi Allah tegaskan dalam this particular ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul ni daripada kalangan manusia, daripada kalangan lelaki. Ini pun ada sedikit khilaf lah di kalangan para ulama. Dalam sejarah Islam ataupun dalam sepanjang sejarah, pernah tak Allah Subhanahu Wa Taala utus Rasul daripada kalangan wanita? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau kita menelaah kitab-kitab berkaitan dengan akidah, kita akan dapati ada dua opinion. Jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama berpandangan Allah hanya utus golongan lelaki untuk menjadi rasul. Ada a minority opinion. Ada satu pandangan minoriti mengatakan yang Allah pun pernah utus daripada kalangan wanita untuk menjadi rasul. Tapi ini adalah pandangan minoriti. Pandangan jumhur, pandangan majoriti di kalangan ulama, mereka mengatakan Allah hanya utus golongan lelaki untuk menjadi rasul. Bukan kerana Islam ni dia biased, kan? Dia macam lebihkan lelaki ke atas wanita, bukan. Kerana tugas seorang rasul ni bukan tugas yang mudah. Kan? Kalau kita lihat sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi merupakan seorang rasul, Nabi juga merupakan army commander. Kalau pergi perang, Nabi pun pergi perang. Walaupun kita tak nafikan ada sebahagian peperangan Nabi tak take part, kan Nabi utus sahabat, tapi ada sebahagian peperangan diikuti oleh Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW pergi perang, Nabi pun terdedah kepada kecederaan. Kan? Bila dah perang, kan? Kadang-kadang Nabi cedera. Kan? So, Nabi bukan seorang Nabi, tapi seorang army commander. Kan? Yang turut serta masuk pergi perang. Yang ada possibility untuk dicederakan. Jadi, such a dangerous job, satu tugas yang begitu berat, yang begitu mencabar. Nabi SAW, kalau kita lihat, Nabi pergi ke kota Taif untuk berdakwah, Nabi kena limpah dengan batu. Kan? Sampai diriwayatkan Nabi SAW, tubuh jasad Nabi SAW berdarah kerana kena limpah dengan batu. Kan? Sampai gitu sekali. Dan itu adalah seorang Nabi. Allah cinta pada Nabi SAW, Allah cinta pada Nabi. Tapi dalam masa sama juga, golongan Anbiya ni adalah golongan yang mempunyai ujian yang paling besar compare dengan manusia-manusia yang lain. Di dalam ayat ini, Allah tegaskan yang Allah utus daripada kalangan Rasul ni adalah daripada kalangan manusia. Bukan daripada kalangan malaikat, bukan daripada kalangan makhluk yang lain, tapi daripada kalangan manusia. Okay? Daripada kalangan lelaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada golongan musyrik ini, tanyalah kepada orang-orang yang ada ilmu. Tanyalah orang-orang daripada kalangan orang-orang yang ada ilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Orang-orang yang ada ilmu tentang kitab Taurat. Orang-orang yang ada ilmu tentang kitab Injil. Tanya kepada mereka. Sama ada Rasul ni, adakah daripada kalangan manusia ataupun tidak. Jadi kata para ulama kita, ayat ini kan diperintahkan kita, fas'alu ahla zikri. Kita tanya kepada orang yang berilmu, orang yang pakar. Walaupun ayat ini dia ada kaitan dengan makna berkaitan dengan Rasul itu, adakah daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan malaikat, tapi it is applicable dalam perkara-perkara yang lain. In whatever field, dalam apa jua bidang yang kita dalami,
kita ambil daripada golongan yang pakar. Ambil daripada golongan yang expert. Okay. InsyaAllah bila kita ambil daripada golongan yang expert, ada kemungkinan besar anak murid yang ambil ilmu daripada golongan yang expert, kalau dia melazimi guru tersebut, kan insya-Allah satu hari nanti anak murid tersebut juga akan menjadi seorang yang pakar. Kan itu yang kita lihatlah, para ulama-ulama kita yang besar, mereka belajar dengan each other. Imam Muslim rahimahullahu taala dia belajar dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia belajar dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi kita lihat ulama-ulama ni mereka saling belajar dengan each other, sampai mereka berjaya untuk melahirkan student-student yang menjadi golongan para alim ulama. Jadi prinsip yang pertama yang kita nak tegaskan pada malam ini adalah tentang kepentingan untuk cedok ilmu daripada golongan yang pakar. Kemudian pada hari ini juga kita nak kongsi dengan antum beberapa peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan belajar. Salah satu peristiwa yang saya nak attract attention antum adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran tentang kisah Nabi Musa yang belajar daripada Nabi Khidir. Nabi Musa belajar daripada Nabi Khidir. Dan sebagaimana kita maklum, ramai di kalangan para ulama kita mengatakan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa ni lagi dia punya status lagi tinggi in terms of derajat. Kalau as general kita akan lihat secara amnya golongan para anbiya mereka lebih mulia daripada golongan-golongan yang lain. Kita ni yang bukan nabi compare dengan para anbiya lagi mulia. And amongst the anbiya, di kalangan para nabi-nabi ada yang lebih mulia daripada yang lain. Dan ramai di kalangan ulama bersepakat yang Nabi Musa alaihi salam lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kalau kita belajar tentang akidah, kita akan lihat salah satu rasul yang dimasukkan dalam ulul azmi adalah Nabi Musa alaihi salam. Salah seorang rasul yang dapat kitab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Musa alaihi salam. Dapat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dah sampai kepada satu status yang tinggi, walaupun dah menjadi seorang nabi termasuk dalam ulul azmi, tapi Nabi Musa alaihi salam tetap merendahkan dirinya untuk belajar daripada Nabi Khidir. Yang ramai di kalangan ulama berpandangan in terms of status, Nabi Khidir ni rendah status dia compare dengan Nabi Musa. Dan saya teringat pesanan salah seorang ulama yang terkenal yang dia telah meninggal dunia, iaitu Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala. Dia pernah mengatakan bila dia kupaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dia kata sebenarnya dalam this particular cerita, kisah ini ada satu pelajaran ataupun pengajaran bagi golongan para pendakwah. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, walaupun seseorang itu dah jadi pendakwah, tapi dia tetap must constantly seek knowledge. Walaupun dah jadi seorang pendakwah, dia tak boleh berhenti menuntut ilmu. Dia masih perlu constantly untuk menuntut ilmu, walaupun dah jadi seorang pendakwah. Kalau saya boleh kaitkan dengan Singapore konteks, kalau orang tu dia dah digelar sebagai asatizah, tak kisahlah seorang ustaz ataupun ustazah, nama dia senarai dalam senarai ARS, Asatizah Recognition Scheme. Masih perlu tuntut ilmu ke tidak? Kita kata masih perlu. Kalau Nabi Musa dah jadi seorang nabi, dia masih menuntut ilmu daripada Nabi Khidir, apatah lagi kita yang bukan golongan anbiya. We must constantly seek knowledge. Tak boleh rasa easily satisfied dengan ilmu yang kita ada. Sebenarnya ada banyak sangat benda yang kita tak tahu. Dan kata Dr. Abdul Karim Zaidan, ilmu yang harus dipelajari bukan hanya terhad kepada ilmu-ilmu yang berbentuk fardu ain, kan, yang diwajibkan ke atas semua untuk belajar, tapi juga kalau ada kemampuan, kita juga mendalami ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan fardu kifayah. Jadi itu yang saya teringatlah daripada pesanan Dr. Abdul Karim Zaidan berkaitan dengan peristiwa Nabi Musa alaihi salam belajar daripada Nabi Khidir sebagaimana yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim.
Pada kesempatan ini saya nak ajukan satu soalan dalam bentuk poll, dan insya-Allah taala kita nak tanya soalan yang selanjutnya. Okay. Apa pandangan antum terhadap soalan ini? Adakah Nabi Khidir alaihi salam, adakah dia masih hidup ataupun dah meninggal dunia? Apa pandangan antum? Ustaz, saya macam pernah dengar ada orang kata yang Nabi Khidir masih hidup. Saya pun pernah dengar juga ada orang kata yang Nabi Khidir dah meninggal dunia. Kan? Jadi apa pandangan antum? Kan kita berikan lagi beberapa saat. Nabi Khidir alaihi salam, adakah dia masih hidup ataupun dia telah wafat? Okay. Kita berikan lagi 5 saat sebelum kita close this particular polling. Okay, jadi saya akan close ataupun saya akan end this particular poll. Kita akan share the result. Jadi di kalangan antum yang attempt untuk jawab soalan tadi, kan, ada 2 mazhab, ada 2 aliran di kalangan antum. So, di kalangan antum ada yang menjawab ya masih hidup, dan di kalangan antum juga ada yang jawab tidak, okay, iaitu telah wafat. Okay. Jadi, apa yang saya nak kongsi dengan antum, bila kita menerokai, kita menelaah tulisan para ulama kita, baik ulama yang silam ataupun ulama semasa, kita dapati yang benda ni memang benda yang diperselisihkan oleh para ulama kita. And yang kata Nabi Khidir masih hidup pun ada juga di kalangan ulama-ulama yang hebat, dia bukan ulama-ulama yang hebat yang saya akan sebut namanya sebentar nanti. Dan di kalangan ulama yang mengatakan yang Nabi Khidir telah wafat pun adalah di kalangan ulama-ulama yang hebat, baik ulama yang silam ataupun ulama yang kontemporari. Sebagai contoh, antara ulama yang berpandangan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup adalah ulama-ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh ulama tafsir. Imam Al-Qurtubi, kan, pengarang kitab tafsir Al-Qurtubi. Antara yang lebih cenderung kepada pandangan Nabi Khidir masih hidup adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kan, pengarang kitab Riyadhus Salihin, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Dia lebih cenderung kepada pandangan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup. Antara ulama yang berpandangan Nabi Khidir masih hidup adalah Imam Ibnu Salah, juga salah seorang tokoh ulama hadis. Dan juga Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala. So itulah segelintirlah nama-nama yang saya sebutkan yang lebih cenderung kepada pandangan A, iaitu mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Antara ulama yang berpandangan Nabi Khidir telah wafat juga adalah di kalangan ulama-ulama yang hebat sepanjang sejarah, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari lebih cenderung kepada pandangan Nabi Khidir alaihi salam telah wafat. Antara yang berpandangan Imam Nabi Khidir telah wafat juga adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga salah seorang tokoh ulama tafsir dan salah juga ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di kalangan ulama semasa, ulama kontemporari yang berpandangan yang Nabi Khidir alaihi salam telah wafat adalah salah satu contohnya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam fatwanya dia lebih cenderung kepada pandangan Nabi Khidir telah wafat, dan ada di kalangan ulama tafsir, ulama semasa yang barangkali telah meninggal dunia seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala lebih cenderung tentang kewafatan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi isu ni kalau secara jujurlah saya katakan kepada antum, kalau antum gali balik khazanah tulisan para ulama kita, ada 2 pandangan dalam isu ini. Ustaz, kenapa ulama kita beza pandangan? Antara sebab kenapa ulama kita beza pandangan adalah kerana bila kita telaah balik kitab-kitab hadis ni, ada sebahagian riwayat yang seolah-olah menunjukkan yang Nabi Khidir alaihi salam masih hidup. Antara riwayat yang seringkali digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup adalah sepotong riwayat dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Kitab Mustadrak, kan, yang mana ada satu riwayat dikatakan ada seorang lelaki dia datang dekat dalam satu majlis, dan majlis itu ada, kan, yang ada dekat majlis tersebut adalah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu pun beredar, dia berpaling daripada majlis tersebut. Kemudian sahabat Nabi sebagian di kalangan mereka tanya, ish ada, siapa tadi itu yang datang? Kan? Maka dijawab
Dalam that particular narration dijawab oleh Umar dengan Ali radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan itu adalah saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khidir alaihi salam. So ada this particular narration. Itu yang digunakan sebagai sandaran. Cuma ulama yang tak setuju pula, yang mengatakan Nabi Khidir telah wafat, mereka mengatakan that particular narration hadisnya tak sampai kepada peringkat sahih. Hadisnya tak sampai kepada peringkat hasan. Jadi tak boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama semasa kita lah. Dan di kalangan ulama-ulama yang berpegang dengan kedua-dua pandangan ini juga adalah ulama-ulama yang hebat. Ini just nak kongsi dengan antum. Jangan terperanjatlah kalau sekiranya kita terbaca dalam isu ini ada dua pandangan. Memang ada dua pandangan di kalangan para ulama kita. Dan juga ada satu perbincangan yang panjang sangat, Nabi Khidir ni nabi ke wali? Ini lagi satu perbincangan yang panjang. Sama ada Nabi Khidir alaihi salam merupakan seorang nabi ataupun merupakan seorang wali. Kan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita akan dapati this particular perbahasan dibincangkan oleh para alim ulama kita. Walaupun ulama kita beza pandangan sama ada nabi ataupun dia adalah seorang wali, tapi mereka sepakat yang Khidir ni adalah seorang yang bukan orang yang calang-calang lah, maksudnya bukan orang yang orang awam kan. Ada seorang yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tarik perhatian antum kepada satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Satu insiden yang berlaku antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tertera dekat slide yang ke-7 ni, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, iaitu kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikuti kamu dengan syarat engkau mengajarkan aku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Jadi Nabi Musa alaihi salam dalam ayat ini, dia minta izin. Dia minta izin daripada siapa? Dia minta izin daripada Nabi Khidir alaihi salam. Boleh tidak aku mengikuti kamu? It's another way of saying, boleh tak aku belajar daripada kamu? Jadi antum kita perhatikan seorang yang ada status yang tinggi, seperti Nabi Musa alaihi salam, dia minta izin untuk belajar daripada Nabi Khidir alaihi salam, yang ramai di kalangan ulama kita bersepakat mengatakan in terms of derajat Nabi Musa ni lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihi salam, tapi tetap dia minta izin. Bukan saja dia minta izin, tapi dia minta izin dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Kerana dia nak belajar tu adalah daripada seorang guru. Walaupun guru tersebut adalah barangkali rendah derajatnya compare dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kata para ulama kita ni belajar, kita perlu menghormati guru kita. Tak kisahlah kita belajar dalam apa jua bidang. Saya teringat pesanan sebahagian di kalangan para ulama kita, mereka mengatakan salah satu tanda yang menunjukkan yang seseorang individu itu dia menghormati ataupun memuliakan ilmu, salah satu tandanya adalah bila dia muliakan guru-guru dia. Salah satu alamat tanda yang menunjukkan yang orang itu memuliakan ilmu adalah apabila dia muliakan gurunya. Orang yang memuliakan guru-gurunya adalah orang yang memuliakan ilmu. Orang yang menghargai ilmu. Orang yang mencintai ilmu. Kita muliakan guru kita. Tak kisah dalam apa jua bidang. And in this particular incident dalam surah Al-Kahfi ni, antum akan lihat guru Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang lebih rendah derajatnya daripada dia, iaitu Nabi Khidir alaihi salam. In terms of tutur kata kita macam mana dengan guru sebagai contoh, kan? Adakah kita menunjukkan adab yang kurang kepada guru? In whatever field yang kita belajar, adakah kita mengumpat pasal guru?
Kadang-kadang saya lihat dalam sebahagian majlis-majlis ilmu, kan, saya lihat sebahagian pelajar ni mereka mengumpat pasal guru mereka. Berkata yang kurang elok tentang guru. Di belakang guru. Jadi kita mengatakan itu adalah sesuatu yang tak wajar dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang betul-betul beriman pada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mencontohi kan golongan para anbiya. Yang salah satunya adalah cara golongan anbiya, kan. Mereka menunjukkan bagaimana mereka menuntut ilmu adalah dengan penuh rasa lemah lembut, kan, minta izin dengan sang guru, kan. Jadi kita menunjukkan dalam Islam salah satu pesanan yang seringkali diingatkan oleh para ulama kita adalah tentang kepentingan menghormati guru. InsyaAllah kalau kita menghormati guru, ada keberkatan pada ilmu yang kita belajar. Kalau sekiranya kita tidak menghormati guru, kan takut-takut ilmu yang kita belajar itu adalah kurang keberkatannya. Itu yang ditunjukkan oleh ramai di kalangan para ulama kita. Jadi itu yang kita nak kongsi tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Jadi apakah di antara pengajaran yang penting yang boleh kita raih? Antara pengajaran penting yang kita boleh raih adalah kita ni belajar ilmu. Kalau golongan yang pakar itu adalah lebih muda daripada kita, kita pun menuntut ilmu daripada orang tersebut. Jangan letakkan age ataupun umur sebagai barrier. Dulu saya teringat bila saya berada dekat Mekah Al-Mukarramah, okay, orang yang ajar saya macam mana nak cakap certain words in Arabic adalah budak-budak kecil. Mereka yang ajarkan kepada saya macam mana nak ajar cakap certain words in Arabic. Waktu tu baru sampai kat sana. Tak biasa sangat cakap Arab, kan? Dan certain words pun tak begitu mahir. Kan saya teringat saya belajar macam mana nak cakap mix ice cream dalam bahasa Arab daripada seorang budak kecil. Dekat Mekah Al-Mukarramah. Waktu tu saya pergi kedai, saya nak mix ice cream. Ice cream yang ada vanilla, ada coklat, kan? Ada strawberry. Tapi saya tak tahu macam mana nak cakap mix in Arabic dalam bahasa Arab. Jadi saya pun tercegat dekat depan kedai tu. Macam mana nak cakap mix ice cream dalam bahasa Arab? Tiba-tiba ada seorang budak kecil, dia pergi dekat that particular counter, dia minta daripada pekerja tersebut, petugas tersebut, dia kata ice cream musyakkal wahid. Ice cream musyakkal wahid. Budak tu kata. Jadi saya tengoklah apa yang diberikan oleh penjual tadi. So dia pergi dekat yang dia punya mesin tu, dia letak ice cream vanilla, dia letak ice cream coklat, dia letak ice cream strawberry. Lepas tu dia bagi kat budak tu. Dalam hati saya, oh, kan? Musyakkal tu maksudnya mix. Ice cream musyakkal. Wah, ada yang kata muskilah, masya-Allah. Kan? Jadi kita akan lihat macam kadang-kadang dalam kehidupan kita belajar daripada orang yang lebih muda. And it's not satu keaiban. Itu juga ditunjukkan oleh para alim ulama kita, ada di kalangan mereka yang belajar daripada orang-orang yang jauh lebih muda daripada mereka. Seterusnya kita nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah another peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Ibrahim mengajarkan ayahnya. Sebagaimana kita maklum, ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ini dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So di sana ada peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam dia berdakwah kepada ayahnya sendiri. Sebelum saya nak teruskan dengan kita punya kupasan terhadap slides kita pada malam ini, saya nak ajukan satu soalan. Kalau antum boleh letakkan dekat chat box apa pandangan antum tentang ini. Siapakah nama ayah Nabi Ibrahim alaihi salam? Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa nama dia? Tidak ada kata Azar, kan? Ada kata Terah, kan? Ataupun Tarikh. Kan? Jadi ramai yang kata Azar. Kan? Ada yang kata Tarikh. Kan? Ada yang kata Azar. Kan? Jadi syukran di atas komen-komen, respon-respon antum, kan? Berkaitan dengan soalan ini. And memang benar kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, kita akan dapati yang di kalangan para ulama kita berbeza pandangan tentang nama sebenar Nabi Ibrahim alaihi salam.
ada satu pandangan di kalangan para ulama yang berpandangan yang nama uh, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Tarih. Tarih dengan huruf ta, alif, ra dengan ha, Tarih. Ada kata tarikh dengan kha dekat belakang. Itulah merupakan pandangan yang pertama di kalangan para ulama. Dan di kalangan para ulama juga ada pandangan yang kedua yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Azar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Abi Ustaz, bagi pandangan yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim ni bukan Azar, mereka mengatakan nama ayahnya adalah Tarih sebagai contoh, then how do they explain the existence of the word Azar dalam Al-Quranul Karim? Sebahagian di kalangan mereka, mereka mengatakan itu adalah laqab. Itu merupakan laqab ataupun gelaran bagi ayah Nabi Ibrahim AS. Kan? According to one opinion, mereka kata itu merupakan laqab, gelaran bagi ayah Nabi Ibrahim AS. Ada pula mengatakan yang Azar itu adalah nama berhala pada ketika itu. So ada few opinions. Yang pentingnya adalah dalam isu ni ada dua opinion. Ada kata Azar dan ada kata Tarikh. Adapun bila saya terbaca dalam hal ini adalah sebahagian di kalangan ulama semasa, mereka berikan komen mereka. Antaranya adalah salah seorang ulama hadis daripada bumi Mesir, Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Bila dia analisa kedua-dua pandangan ini, ada yang mengatakan yang pandangan dia lebih cenderunglah, kalau Syekh Ahmad Syakir ni lebih cenderung kepada pandangan mengatakan Azar adalah nama sebenar kan bagi ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi isu ini adalah isu yang tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarikh. Yang pentingnya dalam cerita tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam dia berdakwah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada ayahnya. Jadi kita nak lihat apakah di antara ayat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya. Salah satunya adalah di separtikala ayat dalam surah Maryam, ayat 43. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu, ikutilah daku. Aku akan memimpin kamu ke jalan yang betul. Jadi, ya abati. Panggilan manja daripada seorang anak kepada ayahnya. Siapa yang kata Ustaz ya abati? Yang kata ni adalah Nabi Ibrahim AS. Dia berdakwah kepada ayahnya. Dan dia mulakan dengan perkataan ya abati. Wahai ayahku. Jadi kita lihat, kadang-kadang even di kalangan golongan anbiya, mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian anbiya Allah uji kan, dia punya parents barangkali tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai harus didakwa. Salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim. Kan? Ayahnya kan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Ibrahim pergi berdakwah kepada ayahnya. Sebagian anbiya pula kita lihat Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan anak-anak yang tak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Nuh alaihi salam. So hatta di kalangan golongan anbiya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam this particular cerita, antum akan lihat siapa yang buat dakwah Nabi Ibrahim. Jadi siapa yang jadi guru dalam this particular incident, dalam this particular cerita, yang jadi guru adalah Nabi Ibrahim AS. Seolah-olah ayah dia jadi anak murid. Okay? Mendengar dakwah kan, yang dilakukan, yang disampaikan oleh anaknya sendiri, iaitu Nabi Ibrahim AS. Itu yang kita nak tegaskan berkaitan dengan topik kita malam ini, adalah kita ni belajar, dia tak kisah, maksudnya kita ambil daripada golongan yang expert. Okay? Hatta kalau orang itu adalah lebih rendah derajat dia daripada kita, hatta orang tersebut adalah lebih muda daripada kita, tapi kalau memang dia ada ilmu, maka kita sebagai orang-orang Islam kan amat dianjurkan untuk mengambil, mencedok ilmu daripada golongan yang pakar.
Itu merupakan pesanan yang diberikan oleh para alim ulama kita. Kita ambil sedikit soalan yang ada dekat Q&A sebelum kita teruskan. Ada dekat Q&A. Ada yang bertanya, pengambilan ilmu from different gender bagaimana Ustaz? Apakah batas-batas yang perlu kita jaga? Kan, especially kita dekat Singapore ni, kita mengambil ilmu daripada barangkali daripada different gender, daripada jantina yang berbeza. Boleh ke tidak? Kita kata boleh. Nabi SAW pun di kalangan para sahabiah, di kalangan para sahabat daripada kalangan wanita, mereka pun belajar ilmu daripada Nabi SAW. Tapi apa yang batasan yang kita perlu jaga? Batasan yang perlu dijaga adalah batasan adab-adab bergaul, berinteraksi antara lelaki dengan wanita. Itu yang harus dijaga. Kan, daripada sudut pandangan, daripada sudut percakapan, kan, daripada sudut. Jadi maksudnya adalah kita jaga adab. Kan? Sebagaimana bukan dalam majlis ilmu pun kita jaga adab berinteraksi dengan antara jantina yang berbeza, sama juga dalam majlis ilmu kita juga menjaga adab-adab, kan, dari in terms of perbualan, in terms of pandangan, kan, tidak berhalwah, tidak berdua-duaan kat satu tempat dalam keadaan tak ada orang, kan. Itu juga kita jaga ketika mana kita menuntut ilmu. Itu yang dipesan oleh para alim ulama kita. Ada yang tanya, adakah perlu tanya kepada yang ahli dalam agama sahaja atau dalam bidang-bidang lain selain agama? Jadi dalam erti kata yang lain, in whatever field yang kita belajar, kita mengambil cedok daripada golongan yang pakar. Bukan saja dalam bidang agama. Okay? Jadi dalam bab kewangan sebagai contoh, kalau kita nak tahu dengan lebih detail, ambillah ilmu daripada golongan yang memang mahir dalam bidang kewangan. Okay? Dalam bidang sains, dalam apa juga bidang yang kita dalami, kita ambil daripada golongan yang mahir. Dia bukan terhad hanya ke dalam bidang agama sahaja, dia juga merangkumi bidang-bidang yang lain. Okay. Jadi ada sebahagian di kalangan soalan antum, insya-Allah kita akan jawab pada sesi kedua nanti, insya-Allah taala. Jadi kita nak sambung kita punya slides pada malam ini. Syukran di atas soalan antum. Satu lagi cerita yang kita nak kongsi dengan antum yang barangkali ramai di kalangan kita dah tahu dah tentang peristiwa Nabi Sulaiman alaihi salam belajar daripada burung hudhud. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita nak lihat kepada that particular peristiwa, saya nak ajukan satu soalan. Kita harapkan respon antum dekat chat box. Apakah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman ni, apa kelebihan yang Allah kurniakan kepadanya yang barangkali tak dikurniakan kepada nabi-nabi yang lain? Apa pandangan antum? Apa kelebihan Nabi Sulaiman? Kan? Ada yang kata tahu bahasa binatang, menguasai para jin dan haiwan, berbicara dengan haiwan, memerintahkan jin dan haiwan, berbual dengan binatang, berinteraksi dengan binatang, memberi arahan kepada jin dan haiwan, dapat mengerti bahasa binatang, dapat menguasai Allah's creation. Kan? Masya Allah. Jadi pandangan-pandangan, kan, yang ada kebenaran apa yang antum sebut, itu yang kita lihat dalam Al-Quran, kan, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam, kan, dia seolah-olah boleh berbual dengan burung. Kan? Ada yang kata control the wind. Jadi kita akan lihat yang Nabi Sulaiman ni diberikan satu anugerah. Dia boleh tundukkan certain makhlukat, certain creations of Allah Subhanahu wa taala, kan, dengan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, jadi tepat apa yang antum jawab dalam chat box tadi. Dan saya nak attract antum punya attention dekat satu ayat dalam surah An-Naml ayat 22. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang peristiwa Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Dalam ayat ini disebutkan burung belatuk ataupun burung hudhud
Tidak lama gaibnya selepas itu lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, aku datang, aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Dan aku datang kepada kamu daripada negeri Sabak dengan membawa khabar berita yang diyakini kebenarannya. Jadi satu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dia panggil binatang-binatang, kan, semua datang kecuali satu ni dia lambat. Kan? Lambat datang. Siapa yang lambat datang? Burung hudhud. Dia lambat datang. Dan bila dia datang, burung ini dia kata dekat Nabi Sulaiman, sebagaimana yang tertera dalam terjemahan ayat tadi, dia kata yang dia ada knowledge, dia ada ilmu tentang satu perkara yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam tak ada ilmu berkaitan dengan isu tersebut. Dan apakah perkara yang dia ada knowledge, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam tidak ada ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut, adalah tentang berita yang ada kaitan dengan negeri Sabak, kan, iaitu tempat di Yaman yang dipimpin oleh ketua mereka, iaitu Ratu Balqis. Kan, yang mana mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat dalam this particular ayat, siapa jadi guru kat sini? Yang jadi guru burung hudhud. Dia ada knowledge yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam tak ada ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Seolah-olah Nabi Sulaiman ni jadi anak murid. Seolah-olah guru dia adalah burung hudhud. Jadi burung jadi guru kepada seorang nabi dalam this particular issue. Okay. Itu yang kita nak tegaskan sekali lagi, orang yang berilmu ni tak kisahlah daripada kalangan manusia ataupun daripada makhluk yang lain termasuk binatang, orang yang ada ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Walaupun dia binatang. Okay. Sebab tu antum akan lihat dalam fikih kalau kita ada anjing yang kita latih untuk berburu, dan kalau kita lepaskan dia untuk berburu binatang, maka binatang yang halal yang dia buru tu halal dimakan oleh tuannya. Tapi kalau ada anjing yang liar di luar sana, mereka buru seekor binatang, kata para ulama, tak dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Sampai gitu sekali. Anjing yang dilatih lebih mulia daripada anjing yang tak dilatih. Anjing yang ada ilmu kan, dalam berburu untuk tuannya lebih mulia daripada anjing yang tidak ada ilmu dalam bidang tersebut. Sampai gitu sekali Allah Subhanahu Wa Taala naikkan derajat. Kan? Hatta di kalangan golongan binatang. Itu menunjukkan yang Islam ni amat menitik beratkan tentang ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Islam amat memartabatkan, menaikkan derajat-derajat orang-orang ataupun haiwan-haiwan, siapa sahaja daripada kalangan hamba Allah yang mempunyai ilmu. Satu lagi perkara yang kita nak kongsi pada malam ini adalah satu peristiwa yang saya yakin ramai di kalangan kita yang pernah baca dan pernah dengar tentang this particular incident kan, yang berlaku, iaitu tentang Qabil, kan, dia belajar daripada burung. Dalam sejarah kita lihat kata ulama sebagai kes pembunuhan yang pertama dalam sejarah yang dilakukan oleh Qabil. Jadi satu soalan yang kita nak ajukan pada antum, siapakah nama individu yang dibunuh Qabil? Qabil ni dibunuh siapa? Okay. Apa pandangan antum? Okay. Jadi ramai di kalangan antum yang jawab Habil. Betul. Ada yang cakap Nabil. Masya-Allah. Okay. Jadi Habil. Betul. Okay. Jadi Qabil, okay, dia bunuh Habil. Itu yang tertera dalam Al-Quranul Karim. And this particular verse yang kita nak tarik perhatian antum adalah dalam surah Al-Ma'idah, kan, ayat 31. Ada yang tambah his brother, kan? Betul. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan terjemahannya, kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya mengorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesat. Okay.
Jadi apa peristiwa dia adalah bila Qabil dah bunuh saudaranya, kan, pun terfikir macam mana, apa nak buat lepas ni. Kemudian kata sebahagian di kalangan ulama tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan burung gagak, burung, 2 ekor burung berhampiran dengan Qabil. Kemudian salah satu burung tu dia bunuh yang burung lagi satu. So ada burung A dengan burung B, burung A bunuh burung B. Lalu burung A ni apa dia buat, kan? Kemudian dia korek kat tanah tu, seolah-olah buat macam kubur untuk burung yang lagi satu, kemudian dikebumikan that particular burung. Jadi antum akan lihat Qabil melihat peristiwa tersebut. Jadi Qabil dia belajar tentang pengebumian, kan, daripada burung yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang manusia belajar daripada burung. Kalau tadi Nabi Sulaiman alaihi salam belajar daripada burung hudhud. In this particular incident, Qabil dia belajar tentang cara pengebumian daripada seekor burung. Itu yang kita nak tegaskan sekali lagi. Kan dalam Islam amat memartabatkan golongan-golongan yang ada ilmu. Hatta kalau golongan itu adalah daripada kalangan haiwan sekalipun, kan kita dituntut untuk mengambil ilmu daripada golongan, tak kisahlah dia golongan haiwan ke, golongan yang lebih rendah daripada kita, kita sebagai orang-orang Islam kan dituntut untuk mengambil ilmu daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ada banyak peristiwa yang kita kongsi pada malam ini yang saya yakin kita barangkali pernah dengar tentang isu-isu tersebut. So all this while kita kongsi dengan antum ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita nak beralih pula kepada sesuatu yang ada kaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang barangkali antum pernah dengar, hadis dia hadis yang panjang sekali. Cuma dalam slide antum saya ambil dia punya last part tu. Okay. Kalau antum nak dia punya full version, bolehlah Google dekat sunnah.com ataupun search engine yang lain. InsyaAllah akan keluar this particular hadis. Hadis tentang apa Ustaz? Hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belajar daripada syaitan. Pelik kan dia punya title, tapi that is true. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah belajar satu amalan ni daripada syaitan. And Nabi sallallahu alaihi wasallam approve, okay, tentang kebenaran yang disebut oleh syaitan tersebut dalam that particular issue. Okay. Jadi kita nak bacakan sikit hadis tersebut sebelum kita nak syarahkan di particular hadis. Hadis ni adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi hadis dia sebenarnya adalah hadis yang panjang. Hadis dia hadis yang panjang, saya cuma ambil the last part. Dia punya awal-awal hadis adalah tentang, dikatakan tentang Abu Hurairah ni, dia ditugaskan untuk jaga harta zakat. Kemudian datang seseorang mencuri harta zakat tersebut. Maka Abu Hurairah pun tangkap this particular lelaki yang mencuri. Lelaki ini dia pun pelit, dia merayu untuk lepaskan. Dia kata dia mencuri adalah kerana nak berikan makan minum kepada keluarganya. Maka Abu Hurairah dia rasa kesian, sahabat ni rasa kesian, dia lepaskan this particular pencuri. Keesokan hari Abu Hurairah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, besok orang tu akan datang lagi. Besok pencuri itu akan datang lagi. And true enough, pada hari yang kedua, orang yang sama datang. Pencuri yang sama datang, dia buat benda yang sama lagi. Dia curi harta zakat. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangkap dia. Sekali lagi, this particular pencuri dia merayu untuk dilepaskan. Kerana the same excuse adalah kerana nak berikan nafkah, nak berikan makan minum kepada keluarganya. Maka Abu Hurairah rasa kesian, dia lepaskan. Dia tak jadi bawa dekat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan hari Abu Hurairah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita benda yang sama berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti malam ni dia datang lagi. And true enough, for the third time, kali yang ketiga, datang lagi pencuri yang sama. Curi harta zakat. Abu Hurairah tangkap dia.
Abu Hurairah kata dekat dia separtikel pencuri, sekarang ni dah tak nak bagi can lagi dah. Nak bawa kamu jumpa dengan Nabi SAW. Sekali lagi, di separtikel pencuri dia merayu. Bahkan kali ini dia punya taktik lain sikit. Dia nak bebaskan diri dia. Dia kata dekat Abu Hurairah, dia ajarkan satu amalan. Yang mana kalau diamalkan benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindung. Allah akan pelihara orang-orang yang membaca di separtikel ayat. Okay. Jadi kita nak sambung baca di separtikel hadis. Ketika pagi hari, Nabi SAW mengatakan kepada aku. Aku dekat sini refers to Abu Hurairah radhiyallahu an yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk jaga harta zakat. Apakah yang dilakukan tawananmu semalam? Saya menjawab, saya kat sini Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia mengaku. Si pencuri itu mengaku bahawa dia akan mengajarkan kepada aku kalimat. Yang dengan itu Allah akan memberikan manfaat kepada aku. Sehingga aku lepaskan dia. Beliau bertanya, ayat apakah itu? Saya menjawab, dia mengatakan kepada aku, ketika anda ingin tidur di ranjang anda, maka bacalah ayat kursi daripada awal sampai akhir ayat, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dia mengatakan kepada aku, Allah akan sentiasa menjaga kamu dan syaitan tidak akan mendekati anda sampai pagi hari. Dan mereka sangat bersungguh-sungguh terhadap suatu kebaikan. Mereka kat sini maksudnya sahabat Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah benar kepadamu padahal dia adalah pendusta. Apakah anda tahu dengan siapa anda berbicara selama 3 malam, wahai Abu Hurairah? Saya menjawab tidak. Beliau SAW mengatakan itu adalah syaitan. Jadi yang the 3 days, the 3 nights yang Abu Hurairah tangkap orang tu kerana mencuri harta zakat, kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, itu adalah syaitan yang kau tangkap. Jadi syaitan ajar apa dekat Abu Hurairah agar dibebaskan? Syaitan ajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pembacaan ayat kursi. Sebelum tidur, baca ayat kursi. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara daripada waktu kita tidur sampai kita bangun pada waktu pagi. Dan sebagaimana kita maklum di antara doa-doa yang ataupun ayat-ayat yang kita baca sebelum tidur, dia bukan terhad kepada ayat kursi sahaja. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW pun ajarkan kepada kita untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Nabi pun ajar kita untuk membaca sebagian doa sebelum tidur. Jadi dengan tambahan pula dengan hadis ini, kata para ulama, bukan sahaja surah 3 kul yang kita baca. Kita juga disunatkan untuk baca ayat kursi sebelum kita tidur. Dan siapa yang ajar sebelum tidur baca ayat kursi? Syaitan. Syaitan ajar dekat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. And Abu Hurairah double check dengan Nabi, betul tak benda ni? Maka di-approve oleh Nabi SAW. Nabi kata, sebagaimana yang ada kat dalam hadis ni, slide yang ke-19, adalah, Nabi kata, sesungguhnya dia telah benar. Dia telah berkata benar. Yang bila dia ajar sebelum tidur baca ayat kursi, dia kata benda yang benar. Padahal dia adalah seorang pendusta. Walaupun sifat dia adalah sifat yang suka berdusta. Okay. Jadi Nabi SAW approve of that particular words. Dan saya bila rujuk kepada syarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia senaraikan banyak sangat faedah pengajaran berkaitan dengan hadis ini. Antara faedah pengajaran yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, dia kata, antara pengajaran yang pertama, dia kata adalah boleh jadi yang syaitan itu mengajarkan kepada seorang mukmin benda yang memberi kemanfaatan bagi seorang mukmin. It can happen. Syaitan, walaupun barangkali sifatnya adalah suka menipu, tapi in some circumstances, in some keadaan,
boleh jadi macam apa yang berlaku dekat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ajarkan sesuatu and memang betul. Ada manfaatnya, dia ajarkan kepada seorang mukmin. Itu adalah di antara salah satu pengajaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dia kata yang orang yang suka menipu, boleh jadi sahaja kadang-kadang dia cakap betul. Walaupun sifatnya sifat suka berdusta, walaupun sifatnya adalah sifat yang suka menipu, tapi boleh jadi in some situation dia cakap benda yang betul. Dan kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang manusia ni, dia boleh lihat syaitan kalau sekiranya syaitan itu berubah dalam bentuk manusia. Jadi kalau syaitan ditukar bentuknya dalam bentuk manusia, maka boleh dilihat oleh manusia. Itu yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Bila syaitan itu dia transform dalam bentuk manusia. Dan dalam hadis yang lain, kalau kita lihat cek hadis yang lain, dalam sebahagian hadis yang lain pula, ada sebahagian yang dia transform dalam bentuk binatang, seperti ular. Tapi dalam hadis ini, dia transform dalam bentuk manusia. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, tetapi syaitan in its true form, dalam bentuknya yang asal, tidak boleh dilihat oleh manusia. Dan itu adalah merupakan pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan juga disokong oleh sebahagian ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang golongan syaitan ini boleh melihat kepada manusia, manakala manusia tidak boleh melihat kepada golongan syaitan. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata yang tadi dicuri harta zakat tu adalah zakat yang di-collect ataupun dikutip pada bulan Ramadan dalam bentuk makanan. Datang di particular pencuri nak curi. Jadi dia curi apa? Dia curi makanan. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, boleh sahaja golongan jin itu dia makan daripada makanan manusia. Itu merupakan pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, boleh sahaja golongan syaitan ini ataupun golongan jin ini berbicara dengan manusia. Itu juga disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, hadis ini juga menunjukkan tentang kelebihan ayat kursi. Kan, sebelum kita tidur, kita baca ayat kursi. Kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagai ulama kita berpandangan tidur kat sini tak semestinya tidur malam. Kalau kita tidur siang pun, kita sebagian di kalangan ulama, kita pun adalah sebaiknya baca yang diajarkan, iaitu baca ayat kursi. Baca doa tidur. Kan? Ada sebagai orang dia tidur waktu siang. Barangkali dia night shift kan. Di waktu siang dia rehat. So waktu siang kan kena baca tak Ustaz? Kan? Jadi ulama kita berpandangan sebagaimana waktu malam kita tidur kita baca zikir-zikir yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu, pada waktu siang kalau kita tidur pun pada waktu siang, maka hendaklah kita baca ayat-ayat Quran dan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi ada banyak sangat faedah yang dikeluarkan oleh para ulama kita berkaitan dengan isu ini. Jadi dalam this particular cerita, hadis ini, siapa yang jadi tok guru? Yang jadi tok guru kat sini syaitan. Siapa yang jadi anak murid? Yang jadi anak murid dekat sini adalah sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang endorse, yang kata yang apa yang syaitan itu cakap betul, yang endorse dekat sini, yang kata syaitan itu cakap betul adalah Nabi SAW. Nabi kata betul. Sebelum tidur baca ayat kursi. Itu yang diajarkan oleh, kirakan Nabi endorse lah, bila Nabi approve, maka itu juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW. Jadi kita lihat, hatta, saya teringatlah pesanan guru saya dulu, dia kata hatta
kalau yang ajar antum kebenaran itu adalah syaitan sekalipun, maka hendaklah antum terima kalau memang dia sampaikan itu adalah dia sampaikan benda yang betul. Okay? Tapi here comes the question, Ustaz, macam nak tahu dia cakap betul ke tak betul? Kan? Dalam keadaan Nabi SAW telah pun kembali kepada Allah, it's difficult. Kan? It's difficult to know sama ada apa yang mereka katakan itu adalah betul ataupun tak betul. Kalau zaman Nabi SAW, Nabi ada kat situ. Jadi Nabi boleh kata yang ini betul lah, ini tak betul. Tapi dalam keadaan in the absence of Prophet Muhammad SAW adalah sukar untuk kita tahu sama ada sesuatu itu betul ataupun tak betul. Okay. Jadi ada yang tanya, Ustaz, kalau nap siang pun apply tak Ustaz? Kita katakan adalah selagi mana kita ada intention untuk tidur, kan? Pada waktu siang, wallahu ta'ala alam, sebaiknya lah kita bacalah, kan, zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan sahaja pada waktu malam, juga anytime bila kita ingin tidur. Itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Jadi ada yang tanya dekat chat box, adakah syaitan memberi ilmu pada Abu Hurairah saja nak lepaskan diri? Betul, dia nak lepaskan diri dia. Kan? Sebab tu dia ajarkan that particular amalan, and amalan tu tepat pula. Kan? Dipersetujui oleh Nabi SAW. Okay. Here comes a question kat sini. Kan? Kita dah bawa antum untuk menerokai sebahagian ayat Quran. Kan kita dah bawa antum untuk menerokai sebahagian hadis Rasul SAW. So sekarang ni, kita nak jawab di particular soalan, Ustaz, bagaimana cara nak pilih guru pada zaman ini? Apakah ciri-ciri yang kita lihat? Kan? Yang kita cari pada seorang guru sampai kita decide buat keputusan nak belajar daripada seseorang itu. Kan? Tak kisahlah kan, dalam bidang apa sahaja. Kan? Khususnya lah kalau kita boleh kongsi dengan antum, khususnya dalam pengajian yang ada kaitan dengan Islam, kan? Yang ada kaitan dengan Quran, yang ada kaitan dengan hadis, yang ada kaitan dengan fatwa, yang ada kaitan dengan bahasa Arab, kan? Khususnya ilmu-ilmu yang memang directly related dengan wahyu, kan? Iaitu Al-Quran ataupun hadis. Bagaimanakah cara kita pilih guru pada zaman ini? Kan? Apa ciri-ciri yang ada pada guru yang kita cari? Apa pandangan antum berkaitan dengan isu ni? Kan? Boleh berikan komen antum dekat chat box. Apakah karakteristik, kan, guru yang antum cari? Kalau guru ni ada this particular karakteristik, ciri-ciri, nanti antum akan belajar dengan dia. Apa ciri-ciri dia? Ada yang kata akhlak yang baik, kan? Ada kata karakter, cara penyampaian guru. Kan? Ada yang sebut nama saya. Ada yang kata rendah diri. Ada yang guru yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Ada yang kata santun, akhlak yang sentiasa mencari ilmu baru. Kan? Ajarkan bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Kan? Akhlak yang baik, integriti, beradab mulia. Kan? Jadi jawapan-jawapan yang baik, tidak memecah belahkan umat, Masya Allah. Satu ciri yang baik sangat, yang saya setuju. Tidak memecah belahkan umat, penyabar, akhlak yang baik, guru yang tak kaki pengampu, Masya Allah. Yang berintegriti. Kan? Jadi jawapan-jawapan yang baik, bertauliah dengan ARS, kan? Minimum ARS, Masya Allah. Kan? Jadi barangkali ada ciri-ciri yang lain jugalah yang antum cari. Kan? Okay. Saya setuju dengan apa yang antum tulis, tapi dalam masa sama juga, macam mana kita nak tahu yang guru tu pakar dalam satu bidang? Because daripada start of this particular session, kita tekankan yang the person yang paling layak untuk kita belajar adalah guru yang paling, maksudnya adalah yang mempunyai kepakaran. Jadi kita lihat kepada ayat yang tentang fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada golongan yang ada ilmu, yang berilmu, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi salah satu prinsip yang harus ditekankan bila kita pilih guru adalah guru tu memang mahir dalam bidang tersebut. But here comes the question, dekat Singapore context,
ataupun kalau antum pergi ke online, macam mana nak tahu guru tu mahir dalam bidang tu? Okay. Jadi tadi ada yang kata tentang ARS kan, Asatizah Recognition Scheme. Itu adalah salah satu caranya. Cuma once again, kita katakan ke antum, golongan asatizah yang masuk ARS ni daripada pelbagai latar belakang. Mereka mendalami bidang yang berbeza-beza barangkali. Ada yang barangkali mendalami bidang Al-Quran, they spend a lot of years mendalami Al-Quran. Ada di kalangan asatizah yang barangkali mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mendalami kan bidang-bidang yang lain seperti fikih ataupun bahasa Arab. Ada pula yang mendalami pelbagai bidang pun ada juga. Kan? Ada yang tulis dekat chat box tidak mencela guru yang tidak sependapat dengan guru tersebut. Kan? Guru yang boleh relate to konteks zaman ini, kan? Guru yang tulus dan ikhlas mengajar ilmu. Kan tengok latar belakang pendidikan guru. Anda kata join Pergas ataupun Zuhri, Masya Allah. Okay. Jadi apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah kita nak pilih the best teacher. Ni pandangan saya lah, you might disagree dengan saya. Kalau belajar daripada dulu, saya ni cerewet sikit. Ni cara saya. Saya kalau pilih guru, saya nak pilih guru yang paling best. And maksud saya best kat sini adalah, best maksudnya adalah golongan yang guru yang paling pakar dalam bidang tu. Itu saya punya cara. Okay? Jadi kalau saya belajar sesuatu perkara, saya ensure that guru tersebut memang pakar dalam bidang ni. Okay? Jadi saya akan check latar belakang guru tu. Buat research sikit kan. Guru ni dia mendalami bidang apa. Okay? Itu saya mungkin terkesanlah dengan sistem universiti yang saya belajar dulu. Adalah mereka hanya akan assign seorang guru yang pakar dalam bidang itu untuk mengajar. Jadi kalau belajar subjek fikih, kita belajar daripada ulama syariah. Kalau belajar bab tafsir, kita ambil ulama daripada ulama-ulama tafsir. Kalau belajar tentang sunnah, kita ambil daripada ulama-ulama yang mahir dalam bidang sunnah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita ambil ulama-ulama yang memang spend a lot of years mendalami bidang bahasa Arab. Kalau belajar tentang sejarah, kita belajar daripada orang-orang yang memang pakar dalam bidang sejarah. Kalau belajar tentang akidah, kita belajar daripada ulama-ulama yang memang pakar dalam bidang akidah. Jadi one of the ways kan untuk kita tahu tentang kepakaran seseorang guru tu adalah barangkali melihat kepada latar belakang pendidikan dia. Okay. Dia mendalami dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang apa yang dia betul-betul mendalami. Okay. Dalam Singapore konteks sebagai contoh, kan, kalau kita nak mendalami tentang bidang Quran, kan, ambillah, cedoklah ilmu daripada guru-guru yang memang dia di peringkat degree ke apa ke, dia belajar memang mendalami dalam bidang Quran, dalam bidang tafsir. Okay. Dia spend a lot of years mendalami. Okay. Jadi itulah orang yang paling layak untuk kita menuntut ilmu daripada orang tersebut. Okay. Dulu saya teringat bila saya nak sambung belajar di peringkat PhD, maka saya terfikir saya ni nak sambung dekat universiti mana. Okay. So, waktu tu walaupun ada macam dalam hati ada taradud sikit, ada macam nak sambung sini ke, nak sambung sana ke, terfikir. Cuma saya letakkan satu yardstick yang jelas pada ketika itu. Kayu ukur yang saya letakkan pada ketika itu sebelum niat untuk sambung belajar di peringkat PhD adalah saya nak cari guru yang memang pakar dalam bidang syariat. Kerana tesis yang saya nak tulis ni ada kaitan dengan fatwa. Tesis yang saya nak tulis ni ada kaitan dengan fikih. Tesis yang saya tulis ni ada kaitan dengan usul fikih. Tesis yang saya tulis ni ada kaitan dengan maqasid syariah. Saya nak cari seorang guru yang memang mahir dalam bidang syariah. Itu saya punya yardstick lah. Jadi saya buat research sedikit. Jadi saya jumpa dengan guru tersebut. Merupakan supervisor saya. Iaitu Profesor Tahir Al-Misawi. Salah seorang guru yang amat saya hormati. Penyelia saya selama beberapa tahun, hampir 5 tahun jadi supervisor saya yang banyak berikan teguran. Saya ni baru tahu tentang kecetikan ilmu yang Allah pinjamkan pada manusia
bila saya duduk di bawah penyeliaan seorang guru yang mahir. Kadang-kadang bila saya tulis tesis dulu, saya teringat bila saya tulis tesis, saya tulis chapter by chapter, kadang-kadang saya rasakan tulisan ini macam dah sempurna. Dah put in all the efforts, buat kajian, sampai saya pergi ke negeri Arab cari bahan-bahan rujukan. Ingatkan macam dah complete dah. Tapi bila saya serahkan that particular chapter kepada penyelia saya, kepada supervisor saya, bila saya dapat balik that particular chapter, saya tengok full dengan tulisan kala merah. Ada komen kat sini, ada komen kat sana, ada komen kat sini, ada komen kat sana. Jadi saya lihat bila saya baca komen-komen tersebut, kata, ya Allah, kan dalam sungguh analisa yang diberikan oleh guru ni. Dia lihat benda-benda yang saya sebagai seorang pelajar tak lihat. And that happens for almost all the chapters. Thesis saya ada lebih kurang 5 chapters. So every chapter saya tulis, saya bagi kat dia, nanti bila bagi balik, macam saya kena macam edit a lot of things. Bila bagi second chapter pun sama. Dia akan edit a lot of things. Dalam warna merah, saya pun kena edit. Chapter 3, chapter 4, chapter 5. Sampai chapter 5, the conclusion pun banyak sangat benda yang kena edit. Itu yang saya lihat kadang-kadang ni bila kita macam berguru ni, antara kelebihan dia adalah guru ni, guru yang expert ni, dia boleh detect kelemahan-kelemahan yang ada pada anak murid. Kelemahan-kelemahan yang ada pada anak murid. Kadang-kadang anak murid ni dia shock sendiri. Especially orang yang belajar peringkat postgraduate kan. Kalau antum pergi universiti mana-mana pun dia banyak independen. Ada yang thesis mode, tulis. Tapi kadang-kadang kita tulis. Siapa nak betulkan kita? Kita ni tulis on the right track ke tak? Kita punya pandangan ni, adakah pandangan yang betul ke tak? Kita punya hujah ni, hujah kita betul ke tak? Jadi saya bila duduk dengan supervisor saya lihat macam, ya Allah, sikitnya ilmu aku. Sikit sangat ilmu. Bila duduk dengan golongan yang pakar. Saya kalau belajar dengan guru saya pun yang Dr. Tahir Mesawi ni, Prof. Tahir Mesawi, adalah kalau masuk kelas dia rasa macam, ya Allah, ilmu aku tak, macam ilmu macam tak ada gitu. Macam mereka ni adalah golongan yang rajin sangat membaca buat kajian. Saya teringat pesanan guru saya ni, Prof. Tahir Mesawi. Dia kata, man lam yaqra' sitta sa'at fil yawm falaysa bitalibil ilm. Barang siapa yang tak baca, siapa saja di kalangan anak murid aku yang tak baca 6 jam dalam sehari, dia tak layak untuk digelar sebagai seorang talibul ilm. Dia tak layak untuk digelar sebagai seorang penuntut ilmu. Tinggi betul expectation dia. Dia expect anak murid dia adalah membaca tulisan para alim ulama kita. Dia galakkan anak-anak murid, walaupun kita ambil satu bidang, tapi jangan tinggalkan bidang-bidang yang lain. Jangan baca bacaan hanya pada your area of specialization. Luaskan pembacaan kepada bidang-bidang yang lain. Dalam erti kata yang lain, kalau kita ambil bahasa Arab, jangan baca tentang bahasa Arab je. Baca juga tentang bidang-bidang yang lain. Ciduk juga ilmu daripada bidang-bidang yang lain. Tentang tafsir, tentang hadis, tentang akidah, tentang sejarah. So, seorang penuntut ilmu, kan, dia tak boleh limitkan, dia tak boleh bataskan pembacaannya, pembelajarannya hanya kepada satu bidang sahaja. Yes, dia berikan tumpuan kepada bidang dia, tapi dia juga mesti luangkan masa untuk mendalami bidang-bidang yang lain. Kerana Islam ni, dia ni connected. Antum bila belajar tafsir, kadang-kadang rasa tak complete bila tak belajar hadis. Antum belajar hadis, kadang-kadang rasa tak complete bila tak belajar tafsir. Atau kita kalau belajar Al-Quran ataupun hadis, kadang-kadang tak complete kalau tak belajar fikih. Belajar fikih pula, kadang-kadang tak rasa macam tak komplit kalau tak belajar tentang sejarah, tentang akidah. Jadi, saya teringat lagi pesanan guru saya adalah seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia tak boleh just macam limitkan bacaan dia kepada satu bidang sahaja. Kita kena luaskan kita punya pembacaan. Dan kita mesti ada plan. Okay? Tahun ni, kitab apa kita nak habiskan? Bulan ni, kitab apa yang kita nak habiskan baca? Minggu ni, kitab apa yang kita nak habiskan baca?
Yang saya masih teringatlah guru saya yang supervisor saya ni, iaitu Dr. Prof. Tahir Al-Misawi. Dia kata daripada sejak dia remaja sampai dia dewasa, every week dia khatamkan satu buku. Every week. Satu buku dia khatam. Dia kata sejak daripada remaja dia ada satu kawan ni yang juga ada minat membaca. So every week dia akan baca satu buku sampai komplit, daripada kulit sampai kulit. Kemudian dia akan bertemu dengan kawan dia during the weekends. Mereka akan jumpa and mereka akan summarize. Mereka akan share what are the important points yang mereka dah raih manfaat daripada kitab ni, dia share dengan kawan dia. And kawan dia pula yang baca another buku, dia dah habis baca kitab tersebut, dia dah summarize during the weekend, dia pula kongsi dengan profesor saya apakah rumusan-rumusan penting daripada kitab tersebut. Jadi dia hidupkan budaya membaca. Sebab tu saya galakkanlah sangat, saya pesan pada diri saya dan juga kepada antum, ilmu Allah ni begitu luas. Kan? Kita ni belajar, kita kena berguru. Bila antum berguru, bila antum duduk dengan golongan yang expert, baru kita akan kenal kita punya limitation, kecetikan ilmu kita. Kita kalau duduk dengan orang yang sama level dengan kita, in terms of knowledge, macam kita tak rasa macam, kita tak rasa sangat yang kita ni macam sikit ilmu. Tapi kalau antum duduk dengan golongan scholars, kan, yang dia betulkan antum, antum salah kat sini. Ini salah. Yang betulnya macam gini. Bila dia betulkan kita, baru kita tahu, ya Allah, kan, macam sikitnya ilmu yang aku ada. Sebab tu ulama' daripada dulu, mereka ingatkan, bila kita nak menuntut ilmu, the first adalah pilih guru yang paling baik. Paling baik maksudnya adalah yang paling mahir yang antum boleh dapat dalam that particular field. Kan? Tu yang saya kata kepada antum lah, saya ni daripada dulu bila cedok ilmu ni, saya cerewet sikit. Kan? Bukan kerana saya merendahkan mana-mana individu, tapi saya beramalkan dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada golongan yang mahir, orang yang ada ilmu pengetahuan, kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Okay. Dan saya haraplah that can also be antum punya prinsip dalam menuntut ilmu, kerana prinsip ini adalah prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya masih teringat dulu kalau belajar di peringkat degree ataupun di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat masters dan juga PhD, antara benda yang sering kali guru-guru saya ingatkan adalah you need to know the scholars in this particular field. Bila kita belajar dalam satu bidang, kita kena tahu siapakah ulama'-ulama' besar dalam bidang yang kita belajar tu. It's very important. Kalau kita belajar tafsir, kita kena kenal ulama'-ulama' tafsir. Baik daripada kalangan ulama' silam ataupun ulama' kontemporari. Ustaz, kenapa penting nak tahu siapa ulama' tafsir? Adalah, jadi kita bila cari buku, kita tahu cari buku, kita nak cari siapa punya buku. Iaitu buku yang dikarang oleh ulama'-ulama' tafsir. Takut-takut kalau antum tak kenal ulama' tafsir pada zaman ini, kita pula terbaca tulisan-tulisan, karangan-karangan, orang yang claim to be expert dalam satu bidang, sedangkan dia bukan ahlinya dalam bidang tersebut. Antum pun baca, tak ada orang yang guide antum dalam pembacaan tersebut, tak ada orang yang correct antum, membetulkan kesilapan antum, tiba-tiba kita pegang apa yang ditulis oleh sang pengarang sebagai pendirian kita, pegangan kita, tanpa kita sedari yang that particular pegangan adalah satu pegangan yang salah di sisi ramai di kalangan para ulama' yang hebat dalam bidang tersebut. It's very, very important bila kita masuk dalam satu bidang, kita kenal who are the scholars. Okay? Siapa orang yang pakar dalam bidang tersebut. Sama juga dalam bidang hadis. Sama juga dalam bidang fikih. Siapa ulama'-ulama' yang mahir dalam this particular field. Di kalangan ulama' silam dengan ulama' semasa. Okay? Jadi itulah yang saya amat titik beratkan. Bila kita pilih guru, kalau boleh pilihlah guru yang memang betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Itu merupakan salah satu prinsip yang selari dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim.
Ada yang tanya dekat chat box, Ustaz, di mana yang harus kita ikuti untuk mendalami lebih ilmu agama? Dalam diploma di Al-Zuhri 5 minggu tapi saya rasa macam pendek aja kita pelajari. Yalah. Itu yang sistem education yang kita ada kan, baik kat Singapura ataupun kat luar negeri kan, dia guna sistem modul kan. Macam tak kisahlah antum belajar dekat Pergas ke, antum belajar dekat Andalus ke, Al-Zuhri ke, Muhammadiyah ke, Jamiah ke. Kebiasaannya kalau di peringkat diploma, di peringkat degree, kebiasaannya dia punya way di structure adalah guna macam modul punya sistem. Modul ni 5 minggu, modul ni 7 minggu. Kan kemudian beralih kepada modul yang seterusnya. Kan ada tak kelebihan belajar macam gitu? Kita tak nafikan ada kelebihan dia. Which means dia expose kita, didedahkan kita kepada pelbagai subjek. Kan? Antum cuma bandingkan belajar dekat masjid, kuliah maghrib, kan? Kuliah subuh, kan? Dengan belajar dengan sistem yang bermodul. Sistem bermodul ni ada banyak lagi subjek yang antum didedahkan. Sistem kalau kuliah maghrib, kuliah isya kan, ataupun tazkirah lepas zuhur ke kuliah subuh, biasanya digunakan satu kitab lah. Kan? Dan kadang-kadang depends lah on asatiza yang mengajar tu, satu kitab kadang-kadang boleh melirik bertahun-tahun lama. Jadi ada kebaikan juga belajar dalam sistem modul, cuma pada pandangan peribadi saya adalah penting juga bagi golongan talibul ilm, dia tak easily satisfied dengan apa yang dia dah belajar. Tak sama ada antum ada diploma ke, tak kisah daripada mana-mana institusi, ataupun antum ada degree, walaupun dah habis degree, walaupun dah habis diploma, masih perlu belajar. Carilah okay, mana-mana guru yang antum ada confident dengan that particular guru untuk mengajar. Okay. Jadi kita ni sebagai pelajar pun kena cari guru. Saya dulu waktu saya remaja, saya pun, ya Allah, nak cari guru bahasa Arab waktu tu macam saya struggle sikit. Saya masih ingat waktu saya remaja, saya ni bukan daripada aliran madrasah. So, memang daripada kecil saya tak mendalami bahasa Arab. Jadi saya ingat waktu saya national service tu, saya bertekad aku mesti dalami bahasa Arab. Okay. Jadi saya cari kan, tanya-tanya kawan, mana nak belajar bahasa Arab Tanya. Sampailah saya terkam across, saya macam tiba-tiba macam tergerak hati. Waktu tu saya kata, kan kat Singapura kan ada Arab Association. Kan? Al-Wahdah yang berhampiran dengan Madrasah Wak Tanjung tu. So saya terdetik dalam diri saya, takkanlah Arab Association ni tak ada ajar Arab. Itu yang saya terdetik lah. Waktu tu saya tengah serve national service. Mesti ada, insyaAllah ada kelas bahasa Arab. Jadi saya pun tak kenal siapa-siapa yang bekerja dekat Arab Association ni. Saya pun tak kenal mana-mana kawan yang involved dengan Arab Association. Saya main pergi je. Kan? Dulu saya tinggal kat Tampines, saya main pergi je naik MRT kan, stop dekat daerah Paya Lebar tu jalan. Kan? Bila sampai dekat Arab Association, saya tengok-tengok lah dia punya notice board. Tengok-tengok ada tak kelas Arab kat sini. Sampai saya terjumpa satu kelas ni. Kan? Saya tengok ada satu kelas yang sedang berlangsung. Saya cuba jenguk-jenguk daripada luar. Kan? Tapi bila nak masuk tu rasa segan kerana guru tu tengah mengajar. Agaknya sebahagian student yang dalam kelas tu dia nampak saya kat luar. Lalu dia beritahu sang guru yang mengajar. Kemudian guru tu keluar, dia jumpa saya. Dan guru tu barangkali ada di kalangan antum yang kenal lah. Especially kalau antum ada yang belajar dekat Al-Zuhri. Guru tersebut adalah Mudaris Iskandar. Dia keluar. So dia kata, yes brother, what do you want? Lepas tu saya beritahulah kepada Mudaris Iskandar yang saya nak belajar bahasa Arab. Lepas tu dia kata kat saya, next week you come. Next week awak datang. Jadi next week saya datang. Saya belajar. Saya belajar dengan dia, saya masih ingat lagi buku pertama yang saya belajar dalam bahasa Arab adalah Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Sebuah kitab yang quite famous lah dalam pembelajaran bahasa Arab. Merupakan salah satu silibus daripada Arab Saudi yang sebahagian saya tengok sebahagian di kalangan guru-guru bila ajar bahasa Arab mereka gunakan that particular buku. Jadi nak cari guru ni kadang-kadang macam mana?
pada saya adalah it's important lah. It's important kita cari guru yang betul-betul mahir dalam bidang tersebut in whatever field. Ada yang tanya dekat chat box, Ustaz, sistem modul atau cara talaki mana lebih berkesan Ustaz? Dua-dua dia ada kelebihan, dua-dua pun ada kekurangan. Antara kelebihan sistem modul ini yang banyak digunakan di institusi-institusi yang formal, antara kelebihan dia adalah dia expose pelajar, didedahkan pelajar dengan not only few subjects tapi banyak subjek. Okay. Ada akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada maqasid syariah, ada bahasa Arab, ada ulum Quran, ada mustalah hadis. Kalau mereka yang belajar ke Al-Zuhri ada jar wa ta'dil. Okay. Ada ilmu rijalul hadis. Okay. Jadi dia expose seorang pelajar dengan macam banyak subjek. Dia beri kita kunci, tapi kita yang kena explore lebih. Bila dah habis modul tersebut, kita kena explore lagi. Kelebihan sistem talaki pula adalah bila kita belajar sesuatu, kita belajar in depth. Kan? Biasanya kalau belajar talaki ni, belajar kulit ke kulit. Kan? Daripada first page sampai the last page. Saya teringat dulu sebuah kitab yang diajar kat Masjid Nabawi, kuliah Maghrib, dia ajar kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. 4 tahun baru habis. That particular kuliah, almost every day dia adakan. Selepas waktu Maghrib. Bainal Maghrib wal Isya'. Antara Maghrib dengan Isya'. Hari-hari belajar. 4 tahun baru habis. Lama. Tapi in-depth. Jadi saya katakan dua-dua sistem ni dia punya kekurangan sendiri dan ada kekuatannya. Jadi pandangan peribadi saya adalah kalau kita boleh gabungkan kedua-dua ni bagus. Kita ambil yang sistem yang bermodul, kita tahu, oh, ni dia ada different subjects yang ada. Kemudian bila kita dah selesai modul tersebut, kita carilah mana-mana cabang ilmu yang kita minat untuk mendalaminya. Kita cari guru-guru yang mahir, yang boleh kita tekuni ataupun explore dengan lebih dalam that particular bidang. Okay. Kita nak lihat sama ada antum ada soalan yang belum saya jawab sebelum kita undurkan diri pada hari ini. Ada yang tanya dekat Q&A. Boleh Ustaz jelaskan tentang perkataan pakar dan mahir? Basically orang yang expert, orang yang betul-betul mendalami bidang tersebut. Kalau kita nak tahu orang tu betul-betul mahir ke tidak, adalah wallahu ta'ala alam lihat kepada latar belakang pendidikannya, kan? How many years dia spend dalam mendalami bidang tersebut. And usually kalau orang yang mahir dalam satu bidang ni, dia ada tulisan, kan? Dalam bidang tersebut. Saya teringat pesanan guru saya daripada Iraq, dia mengajar dekat UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Prof. Arif Ali. Dia kata, pada pandangan peribadi dia, seseorang itu tak layak digelarkan ulama kalau dia tidak ada tulisan. Kalau dia tak produce buku, dia belum layak untuk digelar sebagai ulama. Apa dia punya hujah? Hujahnya adalah kerana kalau antum lihat para ulama yang terdahulu, antum akan dapati semua ulama at least dia ada satu sumbangan dalam sudut tulisan. Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Imam Muslim ada Sahih Muslim, Imam Nawawi ada Riyadus Salihin, Imam Syafi'i ada Ar-Risalah. Jadi Imam Ahmad ada Musnad Imam Ahmad. Jadi name one scholar, scholars of the past, pasti antum boleh kaitkan dengan at least satu sumbangan ilmiah dalam bentuk buku yang dia pernah tulis. Jarang-jarang kita macam dengar satu ulama ni tapi dia tak ada tulisan. Especially ulama-ulama yang terdahulu. Jadi kebiasaannya lah golongan yang memang pakar dalam satu bidang, dia bukan hanya mengajar tapi dia juga menulis. Dan itu yang kita perlukan pada hari ini. Kita bukan hanya perlukan orang yang berceramah, kita juga perlukan golongan pendakwah yang menulis. Yang boleh counter balik pandangan-pandangan yang kurang tepat, yang kadang-kadang disuarakan oleh sebahagian golongan yang tak mahir dalam bidang tersebut, tapi mereka claim to be orang yang mahir dalam bidang tersebut. We need scholars to be able to write. Okay. Pentingnya penulisan.
Ada yang kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita terdengar something written or said that is not right, either when we friends and family or comments on social media in relation to Islam by a fellow Muslim, should we say something even though we are not asatizas or pakar? Kan? Jadi kalau benda tu adalah benda yang memang clearly salah, kan? Maka perlulah kita tegur. Kan? Dan cara tegur pun barangkali ada pelbagai cara. Kalau kita rasa kita ada capacity untuk tegur, kita boleh tegur dengan cara yang lembut. Nanti kita salah satu cara dalam kita menegur juga yang diajarkan oleh para ulama, kalau boleh tegur dengan cara private terlebih dahulu. Kan? Jangan terus tegur dekat secara public, takut-takut kita malukan orang tersebut. Kalau kita rasa kita ni tak ada ability, kan, bukan in a position untuk tegur dia, takut-takut kalau kita tegur dia akan membawa kepada perkara yang lebih buruk, barangkali kita boleh cari seseorang yang influential, seseorang yang orang itu hormati, kita minta bantuan orang tersebut untuk berikan teguran, kan, kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana pula bagi orang yang menulis buku tetapi tidak mengajar? Boleh tak? Menulis buku atas ajaran guru, compile the knowledge into a book. Boleh sahaja orang tu menulis, kan? Compile. Kan? Kalau dia ada capacity untuk mengajar, silakan. Tapi kalau dia barangkali kurang kemahiran untuk mengajar, boleh menulis. Ada sebagian orang, Allah gunakan dia kelebihan daripada sudut penulisan. Tapi in terms of penyampaian, barangkali kurang sikit. Ada sebagian orang, dia punya penyampaian dia bagus. Tapi kalau nak suruh dia tulis, macam ya Allah, susah. Ada sebagian orang, dua-dua bagus. Penyampaian bagus, penulisan pun bagus. Okay. Jadi different individuals kadang-kadang dianugerahkan dengan kelebihan yang berbeza-beza. Okay. Saya kenal sebagian orang yang researcher, memang buat research memang mantap. Okay. Standard ni. Tapi in terms of penyampaian barangkali kurang. Saya juga kenal sebagian orang penyampaian bagus. Tapi in terms of research kurang. Jadi different people, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kelebihan yang berbeza-beza. Wallahu taala a'lam. So barangkali the last soalan yang saya nak jawab pada hari ini, bagaimana seseorang itu dapat tahu seseorang itu pakar daripada yang bukan. Jadi ada beberapa cara kata para ulama untuk mengetahui orang itu pakar ataupun bukan. Salah satunya adalah lihat kepada latar belakang pendidikannya, dalam bidang apa dia mendalami. Jadi kalau dia spend many years mendalami dalam satu bidang, dalam bidang Quran, kan insya-Allah lah golongan tersebut, and dia pun ada cert dalam that particular bidang, mudah-mudahan dia termasuk dalam golongan yang pakar dalam that particular field. Sebagian di kalangan ulama juga mengatakan yang salah satu cara nak kenal orang tu mahir ataupun pakar dalam satu bidang adalah apabila the scholars in that particular field puji dia. Okay? Jadi contoh kalau ada ulama-ulama tafsir, dia puji a particular individu. Okay? Daripada sudut ilmu dia. Itu merupakan tanda-tanda yang that particular person yang dipuji oleh golongan para alim ulama yang pakar dalam bidang tersebut, itu juga that particular individu juga adalah seorang yang pakar. Jadi dua cara yang kita nak kongsi dengan antum. Pertama daripada sudut latar belakang pendidikan dia. Yang kedua adalah daripada sudut pujian yang diberikan oleh para ulama muktabar. Para ulama-ulama yang expert dalam that particular field, kalau puji seseorang, high likely orang yang dipuji itu juga merupakan orang yang mahir dalam bidang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya rasa sampai di situ saja yang saya nak kongsikan pada malam ini, insya-Allah taala. Sebelum saya mengundurkan diri saya pada malam ini, saya nak simpulkan yang kita orang-orang Islam, daripada siapakah kita menuntut ilmu? Jawapan yang short adalah kita menuntut ilmu daripada golongan yang mahir. Golongan yang betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Okay. Tak kisahlah golongan yang mahir tu dia lebih rendah status daripada kita ke, ataupun lebih muda daripada kita ke, age doesn't matter. Yang pentingnya adalah kepakaran, kemahiran tersebut. Okay.
Dan sebelum kita mengundurkan diri juga, kita nak kongsi dengan antum yang kita punya topik pada minggu hadapan pada 7 September. Sekejap je dah masuk September. Minggu hadapan adalah tentang ulama silam dan ulama kontemporari. Kita nak bahaskan, ada sebagian orang berkata kita cuma ambil ilmu daripada ulama dulu je. Ulama sekarang semua tak boleh pakai. Ulama sekarang semua ulama su. Ada kata ulama yang jahat. Ada sebagian orang pula kata, kita cuma ambil ilmu daripada ulama zaman ni. Ulama-ulama dulu semua konteks dia berbeza. Jadi tak boleh pakai, kita pakai ulama contemporary. Jadi here comes the question, adalah macam mana kita dalam menuntut ilmu ni, how is our reaction? Apakah pendirian kita terhadap ulama silam kita, tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan, dan bagaimana pula dengan tulisan-tulisan ulama contemporary kita? Mana satu kita nak ikut? What is jalan yang paling adil kan dalam kita menuntut ilmu? Itulah merupakan topik perbahasan kita pada minggu hadapan, ulama silam dan ulama contemporary. Dan sebelum kita mundurkan diri juga, kita nak kongsi last perkara yang terakhir sekali sebelum kita tutup untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah, kalau ada yang berkelapangan, ada yang ada minat, next week kan hari Friday, Jumaat, kita mulakan satu majlis ilmu yang baru, iaitu Fiqhul Ikhtilaf. Sebelum ini kita adakan Fiqh Aulawiyat, dah selesai dah. So next Friday, next Jumaat, akan bermula satu majlis ilmu yang baru, iaitu tentang fiqh perbezaan pandangan, yang kita akan bahaskan secara terperinci, insya-Allah ta'ala. Kalau ada yang minat, bolehlah antum pergi dekat URL yang ada dekat situ, tinyurl.com/ikhtilaf. Bolehlah daftarkan diri antum. Jadi itu yang kita nak kongsi pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan kan, ataupun kekurangan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.